Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nama saya Muhammad Nakib bin Rahman. Saya ingin bercerita kepada kawan-kawan. Tajuknya Kisah Si Awang. Dengar ya kawan-kawan. Pak Liman dan anaknya Awang tinggal di kampung Durian Tunggal. Istrinya sudah lama meninggal dunia. Walaupun hidup miskin, tetapi Awang dijaga bagai pendatang minyak yang penuh. Begitulah kawan-kawan, kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Pak Liman sanggup berkorban. Awang pula seorang yang pemalas. Kerjanya bergoyang kaki dan melarang selatan kampung. Langsung tidak kasih kepada ayahnya yang sudah tua. Adakah sikap Awang itu baik kawan-kawan? Sepatutnya kita mesti membantu ibu bapa membuat kerja rumah. Jangan jadi seperti Awang. Dia selalu sombong dengan kekasihnya. Tambahan pula disukai ramai jadi. Ingat, sombong itu amalan syaitan. Kawan-kawan nak tahu, Awang selalu mencuri pakaian yang cantik-cantik di pakaian. Dia ingin bergaya seperti anak hartawan. Kasihan Pak Liman, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Nasihat yang diberi bagai mencurahkan air ke dalam kali sahaja. Dia hanya berdoa agar Awang berubah. Ingat, berdosa dalam mencuri dan menipu. Itulah ucapan Pak Liman kerana selalu memanjakan Awang. Pada suatu hari, Awang memaksa Pak Liman ke bandar. Tujuannya untuk membeli pakaian baru dan mengikat gadis cantik-cantik. Untuk dapat anak orang kaya yang derita. Namun, Pak Liman keberatan kerana wangnya ada cukup untuk membeli makanan sahaja. Tetapi Awang tetap berdegil. Baginya, biar apa asalkan bergaya. Keesokan paginya, Awang telah bersiap dengan pakaian cantik. Lagaknya seperti anak raja. Sementara Pak Liman berpakaian buruk dan lusuh. Oleh kerana malu, Awang tidak mahu berjalan seiring dengan ayahnya. Apatah lagi untuk berbual-bual. Pak Liman ikut saja arahan anak-anak itu. Waktu di tengah pekan, Pak Liman terlupa lalu cakap-cakap dengan si Awang. Peristiwa itu dilihat oleh seorang gadis. Pada mulanya, dia memuji kekasihkan Awang. Apalagi sesuai bangga Awang. Kemudian, dia bertanyakan pula tentang Pak Liman. Awang terkejut, tetapi Pak Liman tersipu-sipu di sini. Oleh kerana di hatinya dia ada perasaan kasih dan sayang. Dengan bongkaknya sanggup Awang mengatakan Pak Liman itu orang suruhannya. Pak Liman tertunduk malu. Sebab dada Pak Liman hanya Tuhan saja yang tahu. Namun dia masih memaafkan Awang. Baginya Awang bergurau saja. Ingat, ibu bapa patut dihormati, jangan dihina. Kemudian mereka kedai pakaian pula. Seorang gadis penjual pakaian menegur dan memuji kekasihkan Awang. Sambil senyum sinis, gadis itu bertanyakan pula, sama ada Pak Liman yang kecil itu ayah si Awang. Bagaikan tercabar dengan angkuhnya, Awang mengatakan Pak Liman itu menjaga kandang lembu dan sudah keberbagai.
sedih dan kecewa. Setitis demi setitis air mata gugur dari tepi bidai matanya. Namun dia tidak lama untuk mengalahkan awang lagi. Wajah berbahaya. Dia berdoa agar Allah memberikan hukuman yang mampu mengetahui awang. Kawan-kawan harus ingat, Allah itu Maha Kuasa. Akhirnya, tiba-tiba awang menjerit tidak bersuara. Badannya dasaran dan kepedihan. Seluruh tubuhnya ditubuhi bulu. Wajah awang yang tampan itu berubah seperti seekor monyet. Dia melompat ke sana kemari sambil merayu-rayu meminta ampun kepada Pak Leman. Namun Pak Leman tidak mempedulikannya lagi. Hatinya amat pedih. Kawan-kawan ingat tak? Waktu ketika aku pernah menyuruh Pak Leman melompat-lompat seperti monyet. Itulah jadinya. Akhirnya awang melarikan diri ke dalam hutan. Dia mulai ikhlas dan malu. Namun apakan daya, nasi sudah menjadi bubur. Oleh itu kawan-kawan, jangan jadi anak durhaka. Besar dosanya. Sebagai seorang anak, kita mestilah taat dan menyayangi kedua ibu bapa kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Berbuat baiklah kepada ibu bapa, selagi nyawa dikandung badan.